Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberry sekalian. Untuk video kita pada kali ini, saya ingin menyentuh tentang kemungkinannya sedang berlaku satu benda yang kita panggil sebagai Coordinated Inauthentic Behaviour yang telah dikepalai oleh Perdana Menteri kita sendiri dan juga telah disambung oleh anak-anak papa berkenaan dengan insiden kekemat-kekemat telah dicampakkan bom Molotov cocktail di mana laju sahaja mereka cuba untuk menyalahkan orang-orang yang konon-kononnya pelampau dalam agama. Hai, laju sungguh nampaknya diorang ni kan? Kita intro dulu. La 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 la. Cerita ni macam ni tuan-tuan dan sekalian. Kita semua tahu kisah kekemat Jos Token Kalimah Allah itu. Kita semua tahu kemarahan umat Islam yang berlaku selepasnya. Kita semua tahu apakah yang telah terjadi. Iaitu sekarang ini kekemat telah pun dihadapkan mahkamah bersama-sama dengan kilang Xinjiang Chang itu. Dan kita juga tahu bahawa kekemat sedang dalam usaha untuk menyaman kilang Xinjiang Chang itu kerana telah merosakkan reputasi mereka dan macam-macam lagi. Kita juga tahu saudara Firdaus Wong telah menerima begitu banyak sekali ugutan dan juga ancaman dia kerana konon-kononnya beliau dikatakan orang yang telah mendedahkan, orang yang telah mensabotaj kekemat dan macam-macam lagi sampai beliau terpaksa membuat laporan polis. Tetapi itu semua cerita-cerita yang saya rasa kita dah ulang banyak kali. Jadi kita tak nak ceritalah tentang perkara itu. Kalau anda nak tahu tentang cerita tersebut, mungkin for some reason anda terlepas kapal-kapal apa ke, banyak sekali video-video saya yang telah menjelaskan perkara tersebut. Anda boleh scroll nanti insyaAllah. Tetapi yang saya ingin bicarakan sekarang ini ialah peristiwa dua kekemat, iaitu satu dekat Bidor dan yang terbaru dekat Sungai Isap Kuantan, di mana kedua-dua kekemat ini telah menjadi mangsa sabotaj ataupun mangsa orang kata apa, perbuatan khianat oleh sesetengah pihak tertentu, di mana bom Molotov cocktail, bom buatan sendiri telah dicampakkan ke kekemat-kekemat yang tersebut itu. Di mana benda ini sebenarnya tuan-tuan sekalian merupakan satu perkara yang sangat-sangat malang. Dan saya secara asasnya mengutuk serangan-serangan seperti ini dan menyatakan bahawa serangan ini tak kira motif apa sekalipun merupakan sesuatu yang tidak patut sebenarnya. Tetapi dalam pada itu tuan-tuan sekalian, saya dapati ada sesetengah pihak yang begitu laju sekali cuba untuk menyalahkan golongan pelampau-pelampau agama berhubung dengan serangan ke atas kekemat-kekemat ini. Sedangkan pihak polis yang tengah menyiasat perkara ini pun tak sebut apa-apa lagi masalahnya. Pihak polis pun tidak melahirkan apa-apa bentuk orang kata apa, hipotesis ke ataupun agakan ke ataupun mungkin bayangan ke, tak ada. Pihak polis masih lagi tengah siasat benda ini. Belum ada mana-mana suspek dinamakan. Tetapi sesetengah pihak nampak gayanya macam laju sahaja hendak menyalahkan puak-puak pelampau dalam agama Islam ni sebagai contohnya. Yang ini satu contoh mudah kita ambil, iaitu ucapan ataupun kenyataan daripada Perdana Menteri kita sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang baru-baru ini telah menyatakan bahawa kita tidak akan bertolak ansur dengan perkara-perkara keganasan seperti ini. Malaysia adalah negara yang aman dan perbuatan pihak-pihak tertentu yang menggunakan isu kaum dan isu agama ini untuk mencetuskan huru-hara mestilah dihalang. Dan dia kata dia telah minta pihak polis jangan berkompromi, jangan tolak ansur, ambil tindakan yang begitu keras dan sewajarnya terhadap golongan-golongan seperti ini. And then benda ni pula, saya nampak satu lagi tau, daripada seorang mamat ini, iaitu Syukri Barzab. Dia pun terkejut juga. Ayat lebih kurang sama. Ekstremisme itu tidak ada dalam Islam. Sesiapa yang telah melakukan perbuatan ekstremis, telah mencampakkan bom Molotov cocktail atas nama perjuangan agama ke apa-apa, macam tu lebih kurang kan. Ini adalah benda yang mestilah ditolak dan macam-macam lagi. Pertamanya tuan-tuan sekalian, macam saya katakan tadi lah kan, pihak polis belum menyatakan apa-apa lagi masalahnya. Pihak polis tidak mengeluarkan apa-apa bayangan, belum buat apa-apa tangkapan. Belum lagi masalahnya, belum lagi. Tetapi laju sahaja puak-puak ini, mereka ini cuba untuk meletakkan beban kesalahan kepada golongan-golongan pelampau-pelampau agama. Bukti mana yang dia dapat? Apakah yang diorang tahu yang polis tak tahu masalahnya? Dan sekiranya kalau mereka tahu satu benda yang polis tak tahu, kenapa mereka tidak membantu saja pihak polis dalam siasatan itu, betul tak? Bahkan boleh saya katakan, kenyataan-kenyataan ini, terutamanya kenyataan Perdana Menteri, adalah merupakan kenyataan yang tidak sepatutnya dikeluarkan. Ianya boleh mengganggu siasatan, mempengaruhi siasatan. Bayangkan, seorang Perdana Menteri pun dah cakap, oh ini adalah kerja orang-orang yang orang kata apa, memainkan isu kaum dan agama. Tidakkah nanti ianya akan mempengaruhi pihak polis untuk menyiasat daripada angle itu saja, lalu mengedepikan segala aspek-aspek lain, segala faktor-faktor lain dan macam-macam lagi. Inilah yang kita panggilkan sebagai Coordinated Inauthentic Behaviour, seperti mana yang selalu sangat dipopularkan oleh Fahmi Fadil. Dan ini macam satu gerakan yang terancang tau, yang coordinated. Secara coordinatednya cuba untuk menanamkan naratif kepada orang ramai betapa, oh inilah yang terjadi sebenarnya. Padahal benda belum tentu jadi macam tu masalahnya, betul tak?
Jadi benda ini yang agak malang lah bila kenyataan itu keluar daripada seorang Perdana Menteri. Sepatutnya Perdana Menteri tak payah nak terus salahkan mana-mana pihak pun. Tak payah nak kata ekstremis Islam lah, ekstremis Hindu lah, ekstremis Buddha contoh. Tak payah. Sebab sekarang ini benda dalam siasatan polis. Memadai kalau Perdana Menteri kata, saya mengecam tindakan serangan kata kekemat ini sebab benda ini merupakan satu perbuatan yang boleh mencetuskan kacau bilau sebenarnya. Saya minta pihak polis tolong siasat benda ini, cari sampai gelombang cacing siapakah yang bertanggungjawab. Full stop. Tak payah laju sangat hendak mengaitkan dengan isu agama lah, isu kaum dan sebagainya. Ke Perdana Menteri tahu something yang kita tak tahu? Itu yang kita tanya sekarang ini. Sebab itulah. Sebab kadang-kadang kalau tengok cerita-cerita orang putih pun kan, macam cerita Dr. Strange kan, di mana dia tak sebut pun nama Amerika tu sebagai contohnya. Tengok-tengok Wanda sebut nama Amerika. Jadi Dr. Strange pun dah tahu dah, aku tak sebut nama minat tu tadi. Kau tahu ya. Macam mana kau tahu? Macam itulah sekarang ini yang kita anggap sebenarnya. Di mana seolah-olah, bukan nak menuduh, tetapi seolah-olah Perdana Menteri dan juga puak-puak ini macam tahu sebenarnya siapakah yang sebenarnya merupakan dalang kepada serangan-serangan kata kekemat tersebut, dan laju saja mereka salahkan pihak ekstremis agama lah, pelampau kaum dan sebagainya, dan bagai-bagai lagi lah. Jadi benda-benda ini sebenarnya merupakan satu perkara yang sangat-sangat tak patut, benda yang curang dan merupakan satu coordinated inauthentic behaviour. Saya nasihatkan satu perkara ialah, jangan lebih lajak dari laju. Polis tengah siasat. Macam dulu, mengaku HAM. Saya cakap benda ni dah banyak kali dah masalahnya. Dulu masa rumah beliau telah dicampakkan bom molotov koktail itu sampai menyebabkan ada kenderaan beliau menjadi rosak, musnah akibat kebakaran. Beliau laju sahaja hendak menyalahkan pihak-pihak tertentu yang tak puas hati dengan tindakan beliau, dengan kenyataan-kenyataan yang beliau kata nak orang bukan Islam masuk dalam jawatan kuasa untuk penetapan hukum syariah. Macam tu lebih kurang kan? Sampai hendak mahu konotasi nak menyalahkan Perikatan Nasional dan macam-macam lagi. Sekali polis telah mengesahkan benda itu tak ada kena-mengena. Benda itu ialah hasil daripada serangan alung. Serangan mereka ada kaitan dengan alung masalahnya. Jadi bila benda itu berlaku, mana tak muka masalahnya kan? Konon-kononnya salahkan orang Islam, tengok-tengok sebenarnya ada masalah peribadi yang menyebabkan pekung pecah macam itu sahaja. Jadi macam saya katakan tadi, kepada Perdana Menteri, kepada anak papa, tolong jangan bawa naratif yang lebih lajak dari laju. Saya faham, anda mungkinlah agaklah kan terdesak untuk menjatuhkan reputasi orang-orang Islam ini ke apa-apa ke, untuk meletakkan beban kesalahan itu kepada orang Islam. Sebab dah tak mampu nak cover dah kekemat tu kan. Tetapi janganlah buat satu naratif yang pelik-pelik, menggunakan sistem coordinated inauthentic behaviour, dan yang paling utama sekali, jangan lebih lajak dari laju. Polis tengah siasat. Kalau anda ada maklumat kepada polis, bagi saja maklumat itu kepada polis, tak payah nak sebut apa-apa. Tetapi kalau anda tak ada maklumat tersebut, mungkin pihak polis boleh siasat pula Perdana Menteri, boleh siasat pula Syukri Razak ini, dan juga siasatlah sesiapa sahaja yang memainkan naratif tersebut. Tetapi itulah tuan-tuan sekalian, kita faham kerajaan ini kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa sahaja mereka nak kan, termasuklah untuk menanamkan naratif-naratif seperti ini. So mereka tahu, mereka ada segala kuasa dekat tangan. Lagipun, Sani Hamzan kan dah kata macam ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.